Serius mode lah, serius mode. Jadi semua senyap dulu, kasih dia jingle. Serius. Kasih jingle, nanti aku mute juga. Jingle, kasih jingle lepas dulu, kasih abang berbual dan abang akan kenalkan satu-satu. Abang pun. Aku cakap dengan Jerung lah. Lembut lah jiwa. Okay, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please make some noise for Assalamualaikum, selamat datang ke Dark War, The Podcast. Bersama host anda, saya Mas Ikhwan, dan teman-teman saya akan mengetengahkan ilmu-ilmu dakwah. Ilmu-ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya mengganut, mengikuti, menyetujui ataupun melaksanakan sesuatu ideologi, isu-isu agama, pendapat ataupun suatu pekerjaan tertentu. Dan of course, ada unsur-unsur comedy. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Envits Animation dan Baron Bros Empire. Sekiranya ada cadangan ataupun pertanyaan yang ingin diketengahkan di dalam podcast ini, anda boleh hubungi saya di WhatsApp saya 90398479 atau lunsuri halaman Facebook page saya di www.facebook.com/Envits Animation. And now, let the show begin. Selamat datang ke Dark War, The Podcast. Sekiranya ada pertanyaan ataupun cadangan yang ingin diketengahkan di dalam podcast ini, anda boleh hubungi saya di WhatsApp saya 90398479 atau lunsuri halaman Facebook page saya di www.facebook.com/Envits Animation. Here we go. Ha! Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar, penonton yang nak lihat malam ni punya podcast. Okey, podcast pada malam ini ada sikit isu panas di mana kita punya guest ataupun tetamu undangan kita tak lain tak bukan 5 orang ni. Siapa yang main Bigo, diorang akan kenal. Siapa yang kat luar biasa update tahu tentang isu orang yang menyanyi ni, semua penyanyi. Kita ada penyanyi kat sini, kita ada komposer, kita ada songwriter, kita ada binatang kat sini. Ya, nama Jerung kan? Okay, so ni benda live live. So apa-apa pertanyaan nanti yang kita akan tujukan, semua kita mengharapkan jawapan yang tulus, ikhlas, honest. Tak kisah nak maki ke nak apa, dah terang-terang ni benda explicit content. Okay, explicit content. So korang nak maki ke korang nak apa, semua dijamin. Okay, so pertama sekali saya ingin memperkenalkan orang lain, songwriter, composer, dan orang very valuable to me. Bukan nak angkat-angkat Baron, tapi aku memang daripada Baron. So, Wan Baron. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, silakan. Dengar. Waalaikumsalam. Okay, next. Aku nak simpan dia ni last. Daripada Baron family juga, satu, ialah nama dia binatang kan, kita pun tak boleh. Tapi kenalkan diri anda, Jerung. Assalamualaikum, saya Jerung. Biasa orang panggil kat luar Din lah. Oh, Din. Nama kampung
Din, kita kampung-kampung je. Okey, nama kampung. Jeruk licin. Kampung-kampung je. Okey, and next in line Suara kita badut. ada kotak 4 Carnage. Halo, Assalamualaikum. Masih Kanis. Nama Kanis je lah. Nama betul ke Kanis tu? Nama betul ke? Jangan cik pasal. Okay. And then kita ada lagi satu tetamu which is a good friend of Adib Naha juga, Hanzi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Good evening. Thank you for having me. Just say. Waalaikumsalam. Thank you. Yes, thank you for coming here. Okay, and last. But not least. Yeah, but not least. Muka nak fierce. Tapi tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, mata aku silau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Nama saya orang pun tahu aku siapa, so aku tak pernah explain lah. Tapi terima kasih kepada Mas Ikhwan daripada Family Baron kerana sudi jemput aku pada malam ni. Cuma pelik sikit lah. Selalu kalau Singapura mesti kita berbahasa baku kan. Jadi bagaimana kesihatan Mas Ikhwan di sana? Itu bukan baku, Dip. Itu dah macam kau punya telur tu dah macam orang Indonesia. Okey, tak ada. Okey, itulah dia salah satu kira one of kita punya talent daripada Singapore yang pergi ke Malaysia, yang break the ice lah. One of the people yang kira mencari rezeki di Malaysia So kita berbalik kepada kita punya topik. Waalaikumsalam kepada Tas. Kita berbalik pada topik malam ni, kita santai-santai. Aku tak ada scripted, aku tak nak bangsa macam those people yang bikin podcast semua nanti diorang ada diorang punya macam itinerary. Aku tak nak. So today aku nak bincang pasal music industry, lagi-lagi music industry kat Singapore ni kan, dan Malaysia juga. First of all, aku nak tanya apa perkembangan Wan Baron. So kita tahu dia daripada MVM dulu. So sekarang berada di mana punya recording label, so how do you, alih-alih jump ship lah. Silakan Wan. Okay, straight to the point Tak ada gigi, ni tak ada gigi. Kita terus straight to the point. Okay, buat industri I was from MVM daripada MVM, Music Valley Malaysia. Okay, but recently my contract is over lah dengan dorang, dah habis, dah 3 tahun dengan dorang. And Alhamdulillah, baru-baru ni, I think about 2 months ago, I'm dapat offer lah daripada Datuk Nasir. Now sekarang ni dengan dorang about 2 months lah. Dan perkembangan during this COVID moment taklah banyak sangat lah. Tapi itulah, ni masa untuk reset and kumpul lagi lah beban insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. So sekarang daripada MVM dah jump ship to Luncai Mas lah. Okay. Alhamdulillah. Sekarang dah dengan Luncai Mas. Alhamdulillah. Okay terima kasih tepat. Tapi apa-apa cakap dengan M. Nasir tu, Luncai Mas tu, aku pun ada tau. Terjun dengan labu-labunya. Bukan. I have. Nanti aku cakap eksplisit sangat kan. Dia Mas. Jangan marah Datuk Sifu. Dip, muka relax je. Muka relax. Silau. Dia masih tak boleh buka dia. Okey, apa perkembangan ni? Kita nak dengar juga. Dah lama dia ni menghilang Dah lama cukup lama dia ni menghilang daripada Bigo. Alih-alih dia timbul balik kan. Kita pun nak tahu apa cerita lah. Hui. Loh. Assalamualaikum. Ada apa? Pagi bapak. Waalaikumsalam. Alamak, dia bergerak. Sabar. Okey. Jangan gabra, jangan panik. Okey. Tanis ni satu orang yang dah lama kat dalam Bigo. Dia dah sekian lama tak ada, alih-alih dia muncul balik. So ada perkembangan ataupun kenapa Kanich kau hilangkan diri? Hilangkan diri ialah biasalah kan, kita hidup di dunia ni ada pasang dan surut kan. Jadi dalam surut tu kita kena fokus diri dekat kerja lah kan. I see. Bila terang okey sikit, dia masuk Bigo santai lepak relax lah. So about your team puaka ni semua masih ada ke ataupun macam mana? Alhamdulillah puaka ada. Alhamdulillah. Orang pun jangan dekat sangat. Dia dekat mana Okey, taklah macam kita ada pun ada macam tak ada pun tak ada, macam gitulah. Janji kita ada, itu je lah.
I see. Dekat dengan camp. Siapa yang dekat dengan camp? Dekat dengan camp ke jangan dekat dengan camp? Oh, jauh sikit Okay, boleh. Oh, Carnage. Tapi dia macam mana pun tadi dia punya muka setengah Oh, setengah Ah. ke? Oh, nak penuh. Setengah. Okay, boleh. Macam gitu. Okay. Thank you so much. Okay, so kita akan tanya Han. Kita akan tanya Han dulu. Yes, saya. Okay, apa perkembangan anda sekarang? Ada ya. Okay, Assalamualaikum. So far, Alhamdulillah, saya really nak kata full time tu tak adalah full time, but most of the time juga on Bigo. So saya cuba untuk bermanfaatkan masa saya kat sini lah, expand lagi. Mhm. And so far currently we are running a program with Abang Adwin Naha. Yes, I see that. So we have a vocal class. You can tekan my profile picture and check it out. A bit of info about what we're doing now on Bigo juga sedikit sebanyak. Baru-baru ni kita orang ada juga bekerjasama dengan penganjur buat 2 competition 2 hari. Mhm. Kau punya prize and like Besar juga dia punya present. Dia punya present pula. Besar juga dia punya prize quite a big prize money, Alhamdulillah. Orang tu pun dia memang dia cakap tak ada hal lah, dia nak bagi, just nak give back, nak support community Bigo dalam suasana yang agak ketat dan tegang lately ni, setahun lebih ni kan. So yes, banyak lah. And on musically, basically Alhamdulillah recently I had an opportunity dapat peluang bekerjasama dengan Abang Adib Naha juga, dengan VE dalam one of their live shows yang akan berkumandang di YouTube tak lama lagi. Malam baru keluar teaser dia, korang boleh check Bising Live. VE ada dalam tu. And Alhamdulillah saya dapat. Nanti you pass me dia punya description semua bro. Jadi Boleh. nanti kat YouTube nanti I can just letak dia punya description tu. Diorang boleh tengok. Okay. Itu dia, terima kasih banyak Hans. Dan kita nak tanya budak ni budak ni kita nak tahu perkembangan dia sebagai orang dia actually usahawan juga guys. Orang kalau nak tahu dia ni bukan sebarang jerung Dia actually dia ada dia punya own business. Dan kalau boleh sikit banyak kau kenalkan diri kau kan dengan kau punya apa yang kau tengah bikin sekarang ni. Okay, perkembangan sekarang tak ada apa sangat lah. Just run business yang aku ada. Yang lebih kurang orang tahu aku ada food truck sendiri kan. Aku keluarkan produk roti john aku sendiri. So Alhamdulillah, insyaAllah tak lama lagi mungkin aku bakal buka franchise kat KL, insyaAllah. So doakan je. Amin. Kita sentiasa doakan kawan-kawan kita semua maju jaya Ya, Rabbal Alamin. Jangan Melayu Terima makan kasih juga kepada Melayu. yang memberi, semoga melimpah ruah rezeki anda berkongsi. Terima Yes. kasih. Kepada yang kat bawah. And tadi saya tak sempat shout out kepada kolektif saya, AMPG. Itu pun lagi satu music kolektif yang berkait rapat dengan saya. So they are still active out there in the music industry, banyak dalam hip hop. Korang can check them out juga. Terima kasih. Sama-sama. So Jerong, you ada nak apa lagi you nak tambah tentang perkembangan dia? Tak ada So kita nak tanya dia ni. Yes. Jerome baru-baru ni tak silap saya dia champion competition kat Bigo ni. Wow. Champion Perkembangan. Okay, nampak gaya bila kita naikkan dia naik kotak besar terus dia belang. Okay. Okay, Adib. Bro. Mesti ada banyak nak cakap. Okay, apa perkembangan kau bro? Okay, PKP ni aku makin kembang lah. Banyak sangat makan. Tapi ada hobi baru bang Hobi apa hobi makan. Okay, good night. Menganjur lah. Cakap. Kita tahu. Aku je. Bye. Assalamualaikum. See you tomorrow. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okay. Night. Good Okay. night. Perkembangan aku okay, baru yang latest, yang paling terbaru, sebelum tu nak cakap terima kasih sekali lagi kepada semua yang masuk ke room Mas Ikuan untuk support di program, untuk mendengar celoteh daripada kami semua, meripik, merapan, merapu semua. Terima kasih kerana sudah datang untuk meluangkan masa. Siapa gelak tu? Anak aku pun ada, tapi dia belum tidur. Okay. Perkembangan terbaru, aku baru saja menyertai kumpulan VE. Aku rasa korang semua tahu siapa VE tu. Alhamdulillah, kita orang dah keluarkan 2 single. Single pertama bertajuk Tunggu, dan kedua bertajuk Antara Cerita dan Gairah. Alhamdulillah selama ni aku adalah banyak jugalah benda-benda yang lama-lama lah yang dah buat kan. So
So sekarang ni aku masih menyiapkan diri aku untuk mempersiapkan album solo aku juga. Okay. So, sebaliknya walaupun aku bersama VE, tapi as in Adib Nahar itself sendiri tu aku masih lagi penyanyi solo. I see. So korang jangan confuse Ya, Adib Nahar is Adib Nahar, bila Adib bersama VE tu VE lah. I see. Okay. Faham. Yeah. So album nanti aku akan touch about single dengan album pendapat korang. Apa tu single, apa tu album. Pasal banyak orang mungkin diorang tak apa-apa faham apa tu single, apa tu album, kan? Betul? Okay. Ya. Betul. Okay, ni apa sekarang aku nak tanya benda panas ni. Tadi dah kenal-kenal, dah apa semua kan, semua dah kenal. Kanich kenapa menghilang, Hans apa perkembangan dia, Jerung dengan dia punya meniaga dia, Adib dengan dia punya kumpulan baru dia which is dia dengan solo single dengan nanti dia akan buka satu dia akan ciptakan satu album untuk diri dia sendiri, Adib Nahar kan, satu album for yourself. So Wan Baron pun daripada MVM pergi ke Luncai Mas. Perkembangan korang hebat usahawan, komposer, songwriter and then dengan program semua. So sekarang aku nak tanya sikit banyak lah. Benda hari ni kita berada kat sini actually aku nak discuss about something hot lah. Apa pendapat korang tentang music industry Singapura ni? Maksud aku okay, untuk banyak kat sini Bigo kita boleh nampak tau, banyak bakat ada. Banyak orang boleh nyanyi. Bukan even sometimes when I see bila aku datang ke Bigo ni aku tengok ini he really can sing ya. Ni bukan main-mainnya tau. Kira macam banyak orang pergi studio untuk rekod, diorang ada auto tune apa ni semua. Tapi diorang tengah nyanyi live tau. So diorang nyanyi kadang-kadang aku tengok kira bakat diorang tu bagus, tapi ke mana arah diorang sih? Jadi daripada sini aku nak tanya sebagai korang yang songwriter, komposer ni semua, yang ada penyanyi, artis semua, macam mana korang, apa pendapat korang tentang underground singer ni? Macam mana nak bentuk ni sekarang? Daripada situ, where can they go? Apa path diorang? So siapa nak jawab ni dulu? Okay, Adib Okay, Adib. Here we go. Aku tak nak jawab. Kau tak nak jawab Aku tak nak jawab. Kalau aku jawab nanti jadi kurang ajar. So tak apa. Jawab je. Dia ada kurang ajar, jangan kurang makan je. kita tanya kepada orang cakap, kita tanya pada orang-orang yang dah lama dalam Bigo dan dah selalu tengok benda-benda yang terjadi dalam Bigo. Aku baru saja, aku baru setengah tahun dalam Bigo ni. So, kita dengar daripada pendapat orang-orang yang dah lama dalam Bigo, dah bertahun dalam Bigo. Aku rasa itu lagi baik lah. Okay, boleh. Kenapa? Okay, sekarang aku naikkan Kanich lah. Aku nak dengar Kanich dulu lah. Sebab dia pun dah lama menghilang kan. Okay, kan? What is your point of view? To be honest, there's a lot lah. To be honest, in Singapore, jangan cakap Singapore je, Malaysia, yang kita tak nampak. Macam mana kau cakap, Mas? Kira unknown talent ataupun a raw gem yang kita tak nampak. We have a lot of good singers in Bigo, to be honest. But sadly, pasaran kat luar tu tak nampak. But recently, artis-artis Malaysia baru start main Bigo and stuff like that. And hopefully by then, music industry, be it in Singapore or Malaysia, diorang akan nampak that Bigo, diorang ada kira a big amount of talent in Singapore. I mean in Bigo, to be honest. Jadi that's all I can say lah. To be honest, there's a lot of raw gem inside. Yeah. So boleh aku add on tak? Okay, jadi bila artis-artis ni datang ke Bigo, actually ada opportunity lebih banyak untuk dorang ni tonjolkan dorang punya bakat, betul? Can say so lah. To be honest, can say so. Dorang boleh menonjolkan macam terutama kali recently Hazama. Okay, Hazama has been live. Wow, aku rasa hari-hari kot, and dia live and dia kasih orang naik kotak nyanyi kan? Betul. Cari bakat baru lah. Dia cari bakat baru, and then dia add that anonymous person dalam dia punya IG, and that's how humble he is. Being a famous person in Malaysia. Dia buat sedemikian untuk mencari bakat baru, mana dia tak kisah apa, rapper ke R&B singer ke
jiwang singa ke apa-apalah. Janji pada dia tu, telinga dia sedap, and he will try to help. Maybe I'm not so sure. Kan, aku tak tahu sangat what Tapi dengan Hazam Adu. dengan memberi orang just random people from mana-mana and then just naik and sumbangkan lagu, tunjukkan bakat di depan dia. That is, aku dah itu bukan kira, that is how humble Hazama is. Correct. Okay, aku agree, and Adib pun has been doing the same thing. Adib has been doing apa yang aku nampak je lah, banyak jugalah ada Ram, you know, there's a lot of artis-artis juga, artis-artis Malaysia datang ke Bigo, and then even kita dah nampak pelawak, Saiful Hapik pun ada Bigo. You know, Saiful Hapik ada Bigo, Rahim Sepatu ada Bigo, and dia pernah pun undang aku naik atas berbual-bual dengan dia pasal kes lawak ni semua. So very humble. Cuma sekarang ni daripada other than itu artis-artis yang membantu underground singers ni. So aku nak tanya, untuk orang-orang ni bawah ni yang ada talent ni, selain daripada bodek cerdik ataupun pandai cari artis-artis ni untuk tunjukkan kau punya bakat, what can they do, bro? Jangan Aku riak. nak jawab ni benda. You nak jawab? Jangan riak. Oh, satu pesan daripada Kanij, jangan riak. Masalah dengan Singapore artis ni, ataupun Singapore belum nak jadi artis ni, diorang nanti kira diorang bernyanyi je, they feel, I can sing, you know, I can be somebody. But to be honest, bila diorang bawa diri diorang tu, they are not they're not humble. Aku kasih contoh lah, aku campur dengan Wan Baron kira dah lama juga and I've been to his house. I've sit with Kai Bahar sendiri, and he is kira super humble lah. Dia boleh duduk bawah dengan aku, bersila, isap rokok dengan aku. Agak-agak artis macam, ada ke artis tak buat macam gitu? Rasa tak ada kot. So ada pun tak buat gitu Ada kot. Jadi pada aku yang Singapore Adik memang selalu duduk kat bawah kan. I see. Okay. So pada aku is be humble lah, jangan riak lah kan. Be it nak jadi penyanyi ke, letak macam pemain bola Singapura. Baru main bola je dah kerek macam semacam. Faham tak? Faham. Kau nak aku sebut nama ke? Tak payah Tak payah. Okay. Pasal aku mau tu kira macam jujur lah. Kira macam kalau seandainya macam kita cakap ni pasal apa, this is how we talk. Kat luar pun macam gini kita berbual. So aku tak scripted, you know, I like spontan. Aku nak dengar daripada Wan Baron. Silakan. Pasal takkan dia tak ada, you know, tak ada program untuk orang-orang yang ada bakat ni. Ada, kena juga Kena. Semua akan kena. Saya mau berbual kan. Okay, what was the question lagi, Mas? Okay, untuk orang-orang yang so-called underground singers ni, yang ada bakat ni kat dalam Bigo ataupun luar Bigo, apa selain daripada bodek cerdik ataupun cari konteks, you know, kenal-kenal dengan artis, tunjukkan dia punya bakat, apa yang diorang boleh buat untuk, you know, sampai ke, you know, boleh jadi recording artis ataupun, you know, progress diorang punya ni, bakat diorang. Okay, bagi aku Mas, sekarang ni nyanyi je tak cukup, Mas. Nyanyi je tak cukup Nyanyi je tak cukup lah. You want to be a singer or you want to be an entertainer? Entertainer kalau boleh nyanyi, kau cakap boleh nyanyi je, then people want people that can entertain as well lah. Kalau kau cakap boleh nyanyi je, banyak orang boleh nyanyi lah. Ni kalau kau tak ada karisma, kau tak ada karakter, but then again number one yang paling important sekali disiplin lah. You know, kalau tak ada disiplin buat apa pun tak jadi lah. Betul. So we always look at asal dia ni tak ambil asal aku tak dapat peluang sekarang kita kena look at ourselves lah, you know, apa yang kita boleh improve on ourselves, apa yang kita boleh perbaiki diri kita. Kalau kita tak ada that quality, kita tak ada tu kurang ni kurang, dan kita tak cuba perbaiki setakat boleh dengan menyanyi saja, aku rasa Mas tak cukup lah. Sekarang ni market dah mature, dia tak macam dulu, you know, setakat kau boleh menyanyi je and you can go far dalam industri ni. Sekarang ni kita tengok negara-negara jiran, contoh kita ambil Korea je, they can dance, you know, diorang jaga outlook diorang jaga everything, and it's just not about singing anymore, you know. Ni bukan during the 80s 90s ke time kan, atau early 2000, it's just about the voice. Kalau rancangan tu the voice, then okay lah, then kita talk about voice saja. But kalau as a whole, itu rancangan satu je yang buat voice. Sekarang semua rancangan nak tengok entertainer tau. Semua orang datang bayar ni bukan nak dengar setakat suara je. Kau nak dengar suara, dengar radio je. Tapi ni kita nak tengok apa yang kau boleh deliver kat atas stage tu. Kan? Betul. So jadi
it's more of that individual itself. Macam mana kau nak improve diri kau, apa yang kau can offer for people to come down and pay to look at you. Tapi kalau setakat menyanyi je mas, dah tak cukup mas benda ni kan. But then for them to know kan, you need to have this, you must be relevant kan, ambil tahu macam mana nak improve, bukan setakat dari segi nyanyian saja, segi appearance kita, karakter, karisma kita and everything kan. Sekarang ni bukan satu benda je, orang nak tengok banyak benda kan, unless kalau nasib kita baik, kadang-kadang kita perhatikan dalam social media dia, once in a while nanti tiba-tiba je satu orang jadi viral, you know? Dia buat jadi kadang-kadang kadang-kadang orang tu yang viral tu lebih viral daripada artis. Itulah dia. Betul-betul. Ni jujur punya cakap. Kadang-kadang yang banyak yang viral ni, banyak benda yang merepek tau. Tapi dengan merepek ni, dia become lebih famous daripada artis-artis. Aku dah pernah dengar satu artis cakap Bob Saget kawan aku Bob Saget makan nasi dengan kicap dengan telur. Dia punya viewers nak dekat berapa ribu orang tengok setakat dia nak makan nasi dengan kicap je. Kau faham tak? So aku faham aku. So ya macam tadi back to your fact whereby aku agree. Aku sendiri personally aku agree. It's not about singing anymore. It's about becoming an entertainer. Yeah. Okay. Itu je lah aku nak touch. Okay mas. Okay. So Adib, I need a thing or two. Han, you want to go first? I let you go first. You punya pendapat, you pun banyak. You confirm banyak you nak add on ni. What? Subhanallah. Sekejap Okay, here we go. Yes. Back to the question. Sorry, just to recap. Singers on Bigo, what, how and where do they go, right? Correct. So macam, yeah, as also already mentioned by Wambe and whatever yang added by Carnage too, I guess it's important factors about it. Yes, of course. Also, I feel like there are leeways, ada opportunities yang ada kat Bigo ni yang boleh juga menengahkan bakat. Contohlah yang contoh senang saya ambil macam contoh Family Todak kita kenal kan. Todak music, and we know that they've been making moves in that arena also. So you know there are things like that. There's competitions that macam almost every week kadang ada dekat Bigo ni yang kita boleh gain, you know, experiences, gain network. Judges tu kadang-kadang bukan kaleng-kaleng orang, memang orang-orang juga. Dan dia punya prize pun bukan kaleng-kaleng juga. Siapa yang menang tu dapat bikin satu single kan? Exactly. Tu dah. So ada juga yang quite lucrative, dan alhamdulillah so far dengan alhamdulillah dengan sedikit ada nak cakap blessed lah daripada Allah SWT dengan haluan apa yang saya dapat recently pun dengan Abang Adib, dengan Jerung, with the team, dapat buat program-program macam you know vocal classes on Bigo. You can actually so that's what I thought bila awak tanya soalan tu. That's what I thought when I've been on Bigo pun lama juga, boleh katakan lah on and off bertahun-tahun jugalah. So kita nampak progress tu, kita tahu, you know, we've seen a lot of talents on Bigo, different kind of characters, macam-macam ada. And also dekat dunia luar tu, in reality also. And, tapi don't mind I'm asking you, since you dah cakap you lama kat Bigo ni, I dengar dululah, I tak lama kat dalam Bigo I macam Adib juga, baru juga. Okay. So dulu dia tak banyak macam gini tau. Dia dulu memang banyak drama banyak drama petang, bini dia ni pergi dengan laki dia ni pergi dengan bini dia ni, macam gitu bukan macam gini bukan macam banyak ni jujur punya cakap. Aku dengar, aku tanya apa aku tanya tak ada pasal nyanyian sangat so banyak pasal skandalisme, pasal you know itu Bigo dulu tapi sekarang apa yang aku nampak ni, betul, seriously I totally agree. Bigo is one of the, kira macam aku tengok satu platform untuk diorang congkir dia punya bakat tadi. And then sorry kalau jika kita macam family yang saya dalam Bigo ni pun, agency law ni salah satu family yang kalau orang yang main Bigo lama tu akan mungkin sebanyak kenal atau tahu, but it was one of the first agency to establish with Bigo Malaysia. So alhamdulillah, you know, saya tak sengaja terlangkah masuk juga bersama dengan rakan saya, leader saya, which is leader of our agency. Dia salah seorang sahabat saya yang memang saya kenal di luar Bigo, in real life, dan dia yang mengenalkan benda ni. Motif dan konsep utama saya masuk ni mula-mula tu memang for me at that point of time, like 6 years ago, it was like zaman tu Bigo baru nak send live video, idea baru nak
baru nak diimplementkan di social media and stuff like that. And so the growth was different, the value was a bit different lah. Progress tu memang betul. Dulu saya masuk, one of the other reasons saya masuk is because saya nak join Lifehouse. Lifehouse tu macam satu platform yang saya rasa macam kalau dapat masuk Bigo punya Lifehouse dulu macam fortune lah, you know what I mean? Dia macam anugerah Planet Music itulah. Yes, adalah macam tu, tapi macam dia ada a bit of Yalah, dapat perform ramai orang tengok kan. Yeah, worldwide and things like that. It was a bit different back then. And betul lah Abang cakap, dulu tak sebanyak sekarang lah. Alhamdulillah, I think in that terms memang banyak benda dah grow. Banyak family juga, macam parents punya family pun dikenali dengan ramai orang yang ada bakat yang bagus, And so macam there's numerous talent. Bagi saya, talent everywhere, bro. Non-stop, always. Correct. That's part of life lah. But it's true, macam it's not just about having talent, it's also what you do about it. And it's not just about talent, it's about everything else as well lah. Appearance juga. Kalau muka your whole package and formula, how you want to make it happen kan. So yeah, it's definitely a lot of hard work, definitely a lot of practice and hours and a lot of learning and growth. So I see. Lah. Okay. But in that terms for artists in Bigo, macam I feel like there is the opportunity there lah. This is one of the opportunity, and I feel like macam dalam tahun ni saja pun kita nampak how effective Bigo has been, because even established artists pun come into this stream to also get to see what it's like even now. That shows like how tough it is out there right now, and also like how much potential we have here on Bigo too now. Correct. I agree. So Jerung, your take on macam orang macam kau ni banyak bakat, tapi apa kau punya pendapat tentang yang kau dah nampak ramai ni kawan-kawan kita yang boleh nyanyi ni semua. So what is your take tentang orang-orang yang banyak bakat ni? Pada aku, Bigo ni salah satu platform yang bagus lah. Dan macam contoh, kita ambil contoh dekat lah macam tadi, macam kena cakap Kai Bahan. Sebelum dia jadi artis, dia pun bermula dengan Smule, betul? Betul. Kan? So kat situ dia tunjukkan bakat dia dalam tu, sampai benda tu viral kat YouTube apa semua, dan orang macam penulis lirik semua boleh nampak siapa dia, boleh ada bakat macam tu. So pada aku dalam Bigo ni juga ramai juga orang yang boleh nyanyi kan, banyak talent. So kalau tengok sekarang macam tadi Kani cakap, artis-artis pun dah banyak main Bigo kan. So ini salah satu platform lah pada aku, kalau macam diorang betul-betul nak tunjukkan bakat diorang, jumpa orang yang betul-betul lah. Kan? Oh, that is a good thing That is a good advice Kadang-kadang jangan jumpa salah orang Betul. Pasal banyak juga con artis. Dia artis juga tapi nama dia con artis. Con artis kat Bigo ni pun banyak juga Banyak. Nak aku sebut nama? Tak payah. Okey, aku nak sebut nama je. Sorry semua. Kalau saya boleh add lah sikit kan. Even to be honest, sebenarnya Jerung, everybody here yang saya kenal, Abang Adib Nahai himself pun, Alhamdulillah saya kenal daripada platform Bigo ni. Obviously sebenarnya kita adalah, ada rezeki juga bertengok dia ke apa on stage and stuff, tapi saya tak dapat experience macam mana saya dapat experience communicate dengan dia dalam Bigo. And Alhamdulillah because of that, it has also grown to a lot of good things. And semoga insyaAllah lebih banyak lagi insyaAllah. So yeah, I mean the opportunity is there lah. I feel like I am one of the proof lah yang benda tu boleh terjadi. Daripada saya kenal Abang Adib kat sini, saya boleh tiba-tiba duduk satu stage dengan dia, perform dengan diorang in a show and stuff, and insyaAllah even more to come like I said. So macam it's really Bigo ni actually bagus lah untuk for yourself sendiri. It's been a very good journey, Bigo journey for you lah, sampai you jumpa dan kenal dan to be sampai able to get to know Karnit. Sebenarnya orang yang sebenarnya saya dalam satu genre yang niche lah bagi saya. Dia very small genre dia. Tak ramai orang yang enjoy genre tu. It's R&B soul, So macam this genre is very rare lah bagi saya kat dalam kita punya arena kontinen ni. Ada, tapi dia elemen dia berbeza sikit. So to find people in that same stream, in your same region is like rare. And to also jumpa Jerung, just to add, sorry, suara dia padu, saya dapat kenal dia, he's an awesome guy. That's not just about the talent, like I said, macam as a person pun he's awesome. Alhamdulillah dapat jumpa dia pun daripada Bigo juga. So like it's been awesome lah so far. Doakan semoga bermanfaat dan baik juga untuk saya dan Amin. terus Amin. semoga sukses.
Banyak Okay, tak so boleh. kita akan suruh Adib kita akan minta Okay, baik. Adib untuk kasih pandangan dia tentang jams ni semua yang dalam Bigo ni semua. Okey. Nak baca selawat dulu ke ataupun baca doa dulu tak Adib? Dah baca dah. Aku dah tolak dah setan-setan dalam ni semua belah dah. Okey, alhamdulillah. Silakan Adib. Silakan. Okey. Kau gelak kan Ish Kenapa aku gelak Okey. Dalam Bigo ni masa aku masuk first Bigo aku tak expect. Aku bukan yang geng-geng artis-artis yang dia kan ada Bigo Star, lepas tu dia ada Bigo Host, dia ada Bigo orang biasa kan. Aku masuk kat sini aku bukan Bigo Star. Aku masuk sini aku ikut prosedur. Aku jumpa member aku recommendkan aku dengan satu family ni, so aku pergi interview. Aku buat interview, aku dapat jadi host. So the first time masa aku niat aku adalah masuk Bigo adalah untuk aku mencari talent. Sebab aku dengar daripada macam-macam kawan-kawan aku cakap, "Dik, kau kena masuk Bigo, kau kena tengok macam-macam talent ada kat dalam Bigo ni." So aku explore. Okey. Bigo ni banyak orang boleh nyanyi. Tapi tak semua orang boleh menyanyi. Okey. Kita nak touch on that. Apa maksud kau banyak orang boleh nyanyi tapi tak banyak orang juga boleh nyanyi? Okey, macam gini Nyanyi adalah okey, ni adalah salah satu benda yang aku selalu nasihatkan pada student-student aku, sebab aku ada aku kat sini aku vocal teacher dan aku ada vocal kelas aku sendiri, aku ada vocal tempat aku mengajar juga. So, okey, nyanyi ni kalau nyanyi adalah satu perkataan nyanyi kan. Betul tak? Semua orang boleh nyanyi. Tapi boleh tak kau menyanyikan lagu tu? Faham tak? Faham. Satu benda yang lain. Bila nyanyi tu dimasukkan menyanyikan, mendengarkan ni tiba-tiba jadi benda ni aku ajar Melayu pula. Sorry guys. Tak apa. Okay, bila kita menyanyikan dia dah menjadi satu kata kerja. Betul tak? Betul. Jadi nyanyi itu adalah satu benda yang kita melakukan sebagai satu pekerjaan. Okey. Adakah kita melakukan sesuatu tu dengan kesungguhan atau tidak? Kalau kita betul-betul minat menyanyi, kita kena nyanyi betul-betul lah. Sebab ini So bila nyanyi betul-betul tu maksud kau termasuk dalam vocal techniques ni semualah maksud kau? Maksudnya walaupun tak ada vocal teknik tapi dengan penghayatan. Penghayatan dengan emosi yang betul. Pasal ini adalah streaming. Streaming ni adalah sebuah kotak kecil seperti ni. Kau kena nyanyi nak kena nyanyilah seelok-eloknya. Kalau boleh masa kata kita dalam ni kita adalah kalau pada aku benda ni kita nama host. Host tu adalah seorang yang panggil dalam bahasa Melayu host tu apa korang tolong. Host Pengacara. Dia pengacara. Bila pengacara, sebagai seorang pengacara, kita kena entertain orang. Okay? Entertain dalam kotak yang kecil, ruang yang kecil. So adakah dengan menyanyi tak sedap kita nak entertain orang? Betul. Adakah orang akan terasa mereka terhibur? Betul. Ada membingitkan lagi adalah. Ada membingitkan. Itu jadi itulah datangnya haters yang alamak mamak ni suara tak sedap kau tak payah nak buang masa lah gini-gini. Tapi itulah konten yang ada kat dalam Bigo, betul tak? Betul. So benda-benda macam gini. Jadi pada aku tak apa. Kalau misal kata suara korang tak sedap ataupun bukan tak sedap lah, tahap nyanyian kita ni tidak berapa bagus lah. Tapi kita kena buat sesuatu tu dengan penuh keikhlasan, betul tak? Kita kena ikhlas lah buat sesuatu. Betul. Dia buat benda tu, kita buat ikhlas. Kita jangan fikir apa, aku buka kamera ni je, aku adalah seorang karakter yang lain, yang berbeza. Sebab macam ni, macam aku dengar, macam kita pun tahu orang cakap Bigo ni adalah dunia tipu-tipu. Oh, ada orang cakap gitu? Ya, aku dengar juga orang cakap Bigo ni tempat dunia tipu-tipu. So, maksud aku, kalau nak jadi penipu, jadilah penipu yang baik. Bukan jadi penipu yang kau nak jadi menipu orang je kerja. Macam kau cakap kau artis tu. Aku dah tahu dah apa kau artis tu. Aku dah tahu kisah. Nak aku sebut nama dia? Nak aku sebut tak? Kau sebut je lah. Salah satu contoh. Apa Aku tak mau cakap lah kan tu. Siapa? Zul. Saja je.
Oh. Tapi aku tak nak sebut nama kumpulan dia. Aku cuma Betul, sebut betul, nama betul. dia je, Faham, Zul. faham. Aku cakap Zul. Orang buat orang buat. Zul tu baik tu Betul tak tahu. Alamak. Zul tu baik tu Betul. Betul. Zul 4 dia jalan Zul 4 ah. Dia jalan pembicaraan kan. Apa? Dia jalan 2x2 boleh masuk kelas. Betul. dia betul. Dia selalu macam gitulah. Pandai korang Anyway. Jadi bila aku dengar benda ni, aku jadi tak sedap. Kau memalukan artis-artis kat luar. Kau menipu orang dengan kau makan duit orang wai. Jadi betul. artis sama orang jadi takut nak datangkan ke artis. Betul. Macam mana artis masa zaman tu nak masuk, bila dapat tahu benda macam gini, itu rezeki. Bila kau buat macam gini, kau tutup pintu rezeki artis lain yang beringin nak masuk Bigo. Betul. Disebabkan dia punya cerita tu buat orang pun macam alamak, takut dia ni pun con juga ke, nak con aku ke. So bila orang tahu benda-benda gini, jadi kita macam aku ni aku memang tengah aku pun buka label, nama label aku Sang Melody. Okay. So Sang Melody ni adalah sebuah label ataupun entity yang mencari orang-orang ataupun mencari talent-talent. Aku buat scouting sana sini. Aku awal-awal aku dah cakap bukan apa-apa yang kurang. Tapi aku boleh bantu korang. Kalau misal kata korang ada duit sendiri, macam third party lah, agent lah. Kau ada duit, kau nak buat lagu kan? Kau nak buat lagu. Okey, aku akan carikan kau penulis. Let's say macam tiba-tiba okey, aku tahu Wan, ada orang nak buat lagu. Kau tulis lirik, aku boleh cari orang untuk buat beat. So aku dalam erti kata, aku cakap sebab benda ni bila kita jadi talent ataupun kita menjadi agensi orang tengah ataupun apa macam ni, sebenarnya aku dalam situ pun nak nak bantu member aku macam Wan dapat rezeki. Kanej, let's say lah Kanej a beat maker, so aku panggil Kanej buat beat. Semua orang kita kongsi the whole, we share the pie. Butter trade lah. Yes, itu yang aku buat sekarang ni as a Sang Melody main label. Aku menjadi orang tengah untuk membantu orang kat sini untuk mencari orang betul-betul jalan yang betul. Okay. Dia sebab memang betul kat luar sebab terjadi benda-benda gini. Bila terjadi benda gini, kena ada seseorang yang kena menegakkan nama artis di dalam Bigo ni. Walaupun orang tak kisahlah kau siapa, tak kisah. Tapi aku nak kena, pada aku bukan siapa-siapa, tapi aku nak cubalah. Okay, kalau misal kata orang lain tak nak buat, tak apa, aku buat. Betul. Sama juga macam aku. Sebab aku lalui benda ni. Aku tinggalkan Singapura dan aku dah duduk sini 18 tahun. Macam-macam penipuan aku dapat, bro. Macam-macam cemohan aku dah dapat. So, okay. Aku cuma nak kasih lagi sikit panas saja. Aku nak kasih sikit panas je, tak nak banyak sangat. Kenapa kau left Singapore, bro? Sebab Singapore you cannot make money, bro. Itu yang aku nak dengar. Music Singapore mati. Bias. Dia bukan bias. Dia bukan bias lagi. Singapura ni adalah negara yang tidak mementingkan muzik. Kalau ada pun, muka dia bangsa Cina je. Dan kita orang Melayu yang menjadi minoriti di Singapura. Senang cakap lah, aku pun sedih juga sebenarnya. Aku cakap kau terus terang. Aku ingat perubahan tu dampak. Aku nampak perubahan tu, tapi sebenarnya perubahan tu tak nampak, bro. Tak ada, bro. Sedangkan aku anggap, terima kasih subhanallah, thank you Nur. Okay, macam gini ya. Sampai kita orang Melayu, dia bagus, sebab satu benda yang bagus. Korang kena masuk platform Channel 5. Korang kena berlakon dengan dorang to get the money. Betul. Tapi kenapa kau tidak menegakkan muzik Melayu kat sana? Betul. Jadi orang Melayu mana? Orang Melayu semua nak lari sana lah. Salah, aku tak boleh salahkan aku tak salahkan diri aku. Ini aku kongsi dengan kau. Aku kongsi kat okay, just to inform you Jerung ni aku punya adik. Okay. Bila aku tinggalkan Singapura, sebelum aku tinggalkan Singapura, masa tu aku dalam recording lagu Cendrawasih. Okay. So masa orang yang menjaga vokal aku dalam tu, wallahualam, tiba-tiba aku masuk, aku datang recording tu kat Kalang, apa nama tempat tu, tak ingat lagi. Aku pergi sana, kat dalam tu ada siapa tahu? Datuk Ramli Sarip. Sampai hari ni aku ingat. Okay. Lepas recording tu, aku masuk turun, aku keluar daripada booth recording tu, vocal booth.
Aku jumpa Datuk Ramli. Aku cakap, bang, saya ni sukalah jadi penyanyi. Saya nak jadi penyanyi lah. Kau nak jadi penyanyi ke? Betul. Cita-cita saya memang dari kecil kalau orang tanya saya nak jadi penyanyi. Kau tahu Abang Ramli cakap apa? Apa dia cakap? Kalau kau nak jadi penyanyi, kau kena keluar dari Singapura. Singapura kau tak boleh cari makan. That is a statement from Datuk Ramli Sarip. Yes. Fuh. Ini kalau dia tak ingat, aku tak tahu, wallahu alam kan. Tapi ini disebabkan kata-kata dia tu membuatkan aku keluar daripada Singapura. Aku keluarkan, aku belah dari Singapura. Tapi alhamdulillah kau tengok apa aku buat. Bila aku bukan aku cakap Singapura tidak bagus, tapi I made the right choice. Aku menjadikan muzik kehidupan aku sampai hari ni. Dan kau tengok Singapura apa jadi? Betul. Kalau tak aku kerja supervisor, aku warehouse ya. Betul. Kebanyakan yang kat sini pun tak boleh concentrate on dia punya music ataupun penyanyian dia full time. Memang betul. Kalau ada pun nyanyi club, right? Betul. Sad to say that. Ini sad to say. This is sad to say. Pasal aku masa sebelum aku tinggalkan Singapura, aku nyanyi kat club. Faham. Aku kena nyanyi kat club, aku kena pergi sana sini, aku kena masuk ini, macam-macam benda lah. Macam-macam benda sampai aku dapat peluang. Masa tu 1998. Ada aku kena lepas aku tinggalkan Singapura, sebelum aku tinggalkan Singapura, daripada kau tahu kan, Tudi kan tinggi kan dulu, orang semua anggap tinggi kan. Aku keluar dari Tudi, aku downgradekan diri aku masuk R&B scene. Okay. Aku masuk underground scene, bye. Aku masuk underground scene, aku jumpa certain people ni, tiba-tiba ada satu show. Dalam show tu ada Rough Edge. Okay. Di situ aku kenal Cat Farish, di situ aku kenal Zain, di situ aku kenal Azan. So bila kita orang ada show masa tu, show kat club lah, masa tu kat Sultan lah. Kat Sultan apa Jalan nama Sultan. club kat situ aku lupa. Jalan Sultan. Jalan Sultan. So kita orang ada hip hop gig kat situ. So bila aku buat performance kat situ, Maligai Manis ke? bukan, ni R&B group lah. Dua R&B Liga Manis. Okay, the next day kita orang ada show dekat Pasir Ris. Kita panggil Okay. masa tu hip hop fest kan. Kat Pasir Ris ada satu event orang panggil hip hop fest. Okay. So masa itu adalah show-show. So bila masa aku buat show tu, Cat Deep, jom. Dia datang, jom datang KL lah. Kita buat gig untuk kau. Masa tu aku dengan satu kumpulan dengan J-Boy, rapper, dengan seorang lagi kawan kita yang sekarang sudah besar, Hadi Mirza. I see. Aku satu kumpulan dengan dia, nama kumpulan kami Fabulous Forte. So kami bawa diri kami buat gig. Kita orang terpaksa keluarkan, aku macam happy Zah, aku dapat happy ni. So aku pergi ke Malaysia, aku buat gig kat sana. Di dalam gig tu, kau tak akan expect kau dapat menyanyi dengan orang-orang macam ni. Di dalam gig tu, kau tahu siapa ada? Ada Rough Edge, ada VE, ada Innuendo. Gig bang. Artis Gig, macam besar, belayan jiwa aku. Belayan jiwa, lagu Ayu semua, lagu Bila Rindu semua kau tahu kan. Dan aku peluang, aku bila menyanyi, lepas aku nyanyi tu dengan J-Boy semua, dengan masa tu Hadi tak ada kot. Hadi tak ada, masa tu Hadi tak datang. So tiba-tiba member aku cuit aku Deep, kat belakang ada orang nak tegur kau. So aku pusing, Remy daripada Innuendo. Cakap dia, bro, you got a nice voice. Dia cakap thank you so much bro. Tapi lepas tu dia cakap apa? Aku nak jemput kau nyanyi lah. Aku cakap jemput nyanyi? Nyanyi dengan kita orang? Nyanyi lagu apa? Okay, kita nyanyi lagu Belayan Jiwa, kau ambil tempat Sam. So aku menyanyi di atas pentas yang kecil bersama dengan kumpulan Innuendo. Budak Singapura yang nyanyi lagu-lagu di Barat, nyanyi lagu ni, aku dapat sepentas dengan Innuendo yang aku menganggapkan benda ni diorang lah R&B Lord. Dream. Dari situlah permulaan aku, di situlah aku bermula. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih dengan kata-kata daripada Abang Ramli Sarip. Kalau kau nak jadi penyanyi, kau kena tinggalkan Singapura. Sedih Sedih. Very sad. Singaporean. Very Okay. sad. Singaporean. Tapi kau nak aku teruskan ke apa? Kalau tak, kita tukar kat lain lah. Teruskan. Boleh, Kanij kau nak tambah pasal ni benda yang sedih? Sedih dia sebab Okay. pada aku lah kan, sedih dia sebab kerana kira talent Singapore tak di-value. You get what I mean tak? You know, yang kelakarnya is whereby aku tak faham seriously. Singapore banyak talent like One Balance tengok pun one of the talents tapi Singapore ni support sorry ini bukan criticism whatsoever, just take it positively Singaporean support
contohlah Indonesia, Malaysia, Korea. Kenapa tak support Singapore ni? Aku tak faham. Okay, aku seriously tak faham whereby what is the problem? You know, what's the issue here? Kenapa tak diberikan sokongan 100% kepada bakat-bakat Singapura? You know, pada akulah. So I think that's sad lah, to be honest. Look at Adib. He listen, he hits the advice from Dato' Ramli Sarip, and dia take that chance. He go abroad di Malaysia, and he got to apa tau, bernyanyi dengan VE. Oh, that's big sah. VE tu, lagu Ayu tu memang favourite aku. Favourite sangat-sangat. Aku tahu you know lah, Pak Lah tu, lemak, dia suara tu, gila babi. You know, and then Rafej kan. Siapa lagi tu Duendo. Aku dibesarkan dengan lagu Belayan Jiwa tu kan? Sama bro, sama. So Adib dapat menyanyi dengan Innuendo. Atau is it Innuendo, right? Innuendo. Ya, betul. Gila kan? I mean, okay, aku tak cakap Adib ni kira bila time Adib dia zaman tu kira memang 2D is like wow, people know 2D. But kalau dia masuk Malaysia pun sama-sama orang yang tahu 2D. Tak besar kan macam dulu, tak besar sangat. But kira dia macam mana tau, kira Adib bernyanyi dengan you know group yang aku rasa Singapura, Malaysia semua tahu. Correct. Well known. That's achievement for him, to be honest. Kan, pada aku lah. And because why? Pasal dia mengambil nasihat daripada Dato' Dato' Ramli Sarip to go abroad cari rezeki dekat Malaysia. Tapi takkan semua Singaporean nak pergi lari Malaysia, betul lah. Betul cakap. Betul lah. It is very funny whereby nanti bila kadang-kadang dia gini tau okay, kita put it letaklah Abang Wan kenal kan? I think he knows so much about Hana Linsha. Adik Abang Wan lah dia angkat dia. Okay? Kelakarnya, wah, dia berlakon kat Singapura ni gitu je. Bila dia pergi Malaysia, wow. Sekali media dekat Singapura ni cakap apa tau? Wow, anak jati Singapura. Lancau cakap. Betul sama malu lah. Aku cakap betul apa? Betul lah. Pada aku it's fucking nonsense. It is nonsense. Seriously it's nonsense. Whereby apa? Teruskan. Okay, seriously it's nonsense whereby bila kita pergi sana ataupun satu artis pergi sana, bila jadi besar, korang rigat dia sebagai artis, korang nak dia jadi artis. Macam contoh, bukan Hana je, macam contoh Aaron Aziz ada buat lagu dia dengan Slick, where dia ada kata-kata dia dekat belakang tu bila dia rap tu. Dia mengatakan, even though dia tak mengatakan untuk siapa, but people who knows lah. You know, bila dia rap dekat last tu, dia ada kata-katakan orang cakap dia tak boleh buat apa, tak boleh berlakon, tak boleh apa. Dia sendiri cakap dia sendiri cakap. But where is he right now? Dia Datuk siul. Dia Datuk tu sekarang. Apa salah tu? Adi Putra. Datuk Adi Putra. Correct. Singapore punya artis Kenapa? Aku tak faham. That's why aku cakap ni deep down aku sedih gila. Singaporean punya artis have to go abroad. And the reason why, because kita ataupun kita lah the artist in Singapore tak diberikan sokongan 100%. Itu yang sedih sangat-sangat dekat Bang, ni bukan ini bukan jangan cakap sokongan, bhai. Diorang tepis kau-kau punya. Okay, cakaplah tepis lah Asyik muka sama Singapore ni. Asyik MC muka sama. Okay, Abang Wan Baron Berapa lama Abang Wan menulis? Dah berapa lama Abang Wan menulis? Daripada 2004 kot. Okay, 2004. Berapa banyak lagu yang Abang Wan tulis untuk Singapura? Untuk Singapura. Artis Singapura ke? Artis Singapura lah. Entah lah, mungkin 10 kot. 20 ke? Yes, around there. 10 kan? Tapi ada orang kenal Abang Wan tak? Masa kat Singapura? Masa buat lirik tu? Dekat Singapura, siapa yang kenal kita di... Betul. Tapi bila sampai kat Malaysia, siapa yang... Cuba Abang Wan cerita siapa yang nyanyi lirik atau lirik Abang Wan? Betul cakap. Arwah Salim lah. Nama dia macam-macam artis lah. Tak boleh cakap lagi lah kan. Kan betul lah cakap. Ni Mas, aku cakap benda ni ni sorry to say Bila kita
Tapi tidak, walaupun kita ni orang Singapura duk cakap Malaysia macam siap je dia ni macam gitu. Kampung dengan Malaysia. Betul lah. Ni aku cakap korang. Ni aku nak kasih korang sedar sikit. Macam mana korang butulkan orang Malaysia? Orang Malaysia saya terima kita orang. Betul. Orang Malaysia terima kita orang punya kerja lah. Kita orang sampai tinggalkan Singapura sebab kita orang nak cari rezeki yang halal tau. Korang boleh maki orang Malaysia. Satu Malaysia support. Orang tengok aku tu, Adib budak Singapura. Tak sah, tapi pasal dia suara sedap. Korang boleh terima. Korang boleh nak cakap, Malaysia kampung lagi ni. Korang punya perangai yang kampung. Ini aku cakap terus terang. Korang orang Singapura yang mengutuk orang Malaysia kampung. Korang lagi kampung. Betul. Kenapa? Korang tak support korang punya talent sendiri. Kalau korang support korang punya talent sendiri, anak-anak Melayu Singapura, penyanyi tak akan tinggalkan Singapura, akan menyatukan sesuatu. Ini tak ada, Zul. Korang pun tak... Ni jangan cakap apa. Member sendiri cakap, member gini, suara kau sedap. Ni aku cakap kau terus terang lah. Semua mesti kena lah. Cakap kau Ni aku cakap pada member-member. Suara kau sedap lah. Pasal kau tak pergi ya? Kau tahu belakang hari cakap apa? Tak payahlah, dia pergi Malaysia pun dia tak boleh pergi. Butuh. Itu member. Betul. Ini aku cakap kau terus terang, benda-benda yang terjadi dengan orang budak Singapura. Korang nak cakap korang anak jati Singapura. Aku tak cakap bash Singapura tak bagus Korang kena faham, aku akan pergi ke balik benda tu. Aku akan pergi balik. Kenapa aku cakap benda ni? Biar aku marah dulu, biar aku cakapkan apa? Sebab aku rasa benda tu baik. Faham. Aku rasa tak ada, bila dia claim macam gitu, pernah ke dia tanya kau punya transport pergi sana macam mana, kau tinggal kat mana, macam mana kau pergi jumpa ni, semua diorang tak ambil tahu. Diorang tak tahu. Diorang recognize bila kau dah ada somebody. Dah ada nama. Kat atas. Bila nama baru kau nak claim ini anak Singapura. Masa aku susah, ada tak reporter yang datang kat aku, ni aku cakap ada tak reporter yang datang kat aku dengan Abang Wan cakap, how's your work kat sana, macam mana perkembangan korang, boleh tak korang update kita orang perkembangan? Betul. Ni nak tunggu kita orang dah berkembang, dah betul-betul dah kembang mantap, baru korang nak accept kita orang balik. Betul. Baru kau nak bangga-bangga benda-benda sini, baru kau nak cakap gitu. Aku cakap aku disebabkan aku cukup lah. Aku rasa bila kau buat benda ni, aku rasa ini cukup. Kalau aku kena bash kat Singapura lepas ni, pergi mampus lah. Aku cari duit kat sini sekarang. Abang Wan pun cari duit kat sini. Ni aku cakap kau, aku nak tak ada, cakap they kau should apa tau, Deep. They should not macam bombat kau ataupun kira kecam kau. This is the fucking truth tau. This is the fucking fact. Kalau kau otak yang waras, aku ni masih tinggal di Singapura tau, okay? Kalau diorang ada otak yang waras, diorang akan fikirkan balik, betul siap dia ni berbual. Betul apa, aku tak boleh buat apa-apa pun kat dalam sini. Tahu tak, aku kalau stay lama kat sini pun, okey lah. Lain tau, sedangkan Hilmi actually pun offer aku pergi ke seberang tau. Pergi ke Malaysia untuk do some show dengan dia dan perkembangkan aku punya bakat. You see? Apa yang aku ada kat Singapura ni? Okay, aku cakap satu benda Kau tengok Brunei, nyanyi Brunei ni aku dah, alhamdulillah, bila aku masuk dekat Malaysia ni, aku dah pergi Brunei, aku dah pergi Undon, aku dah buat performances 14 take. Masa aku dah, tapi perjalanan aku untuk sampai sini, kau bayangkan bang, tiap-tiap bulan aku naik turun Zul. Sebab aku betul-betul nak buat benda ni. Ada orang tahu tak, tiap-tiap bulan aku pergi tolong member aku, budak-budak DK Barat. Aku cakap kau, budak-budak DK Barat akulah, subhanallah. Aku cakap kau, kalau tak ada dua orang, aku tak pergi naik turun Malaysia lah. Boleh cakap tak, DK Barat kumpulan apa tu? Aku nak kasih tepukan sikit. Aku daripada kumpulan Putera Dewa. Budak-budak kan, ni kalau korang mesti siapa-siapa ni, korang dengar budak Putera Dewa support aku, budak-budak support aku. Ni aku cakap kau, sampai hari ni aku akan ingat sampai mati. Harry, Wancak dia dalam sini. Siapa lagi? Mat Noh, Muharram, Atta. Ini semua member-member aku. Bila tahu aku punya, memang aku nak. Cousin aku One Base yang nasi lemak Boon Lay. Itu salah seorang yang support aku kau. Pergi. Aku pergi bang, tiap-tiap bulan bang naik turun. Abang Wan pun samalah, senang cakap Abang Wan, betul tak? Naik turun je. Naik turun, nak kena ada benda-benda ni. Kita orang nak kena cari jalan benda ni. Tapi betul. Pada aku, yang merosakkan sendiri industri Singapura adalah orang-orang Melayu sendiri. Orang-orang yang duduk kat atas tu. Bukan yang orang kat bawah tu aku malah nak cakap. Kalau korang nak cakap, korang boleh suka lah. Ni sekarang aku cakap pasal orang atas lah. Okay. Aku cakap pasal orang atas.
macam tadi Kanik cakap balik-balik muka tu juga. Muka tu juga. Boleh aku touch on something? Sorry. Siapa? Boleh aku touch on something tak? Boleh silakan. Boleh. Pasal apa? Dekat bawah tu Silakan. viewers tu ada cakap lah Dia cakap about being large. Okay, being large, being not pleasant whatsoever. Okay. So pada aku it is yes true lah kan. Orang kita nak sell, kita nak market diri kita kan. Mesti kita nak look presentable and stuff like that. But itu secondary apa? I mean correct me if I'm wrong lah. Itu secondary pada aku. Menyanyi, being a singer, it is because of your voice kan. How sedap. Bila kau tutup mata, tak kisahlah kau gemuk ke, kurus ke, kau tak lawa ke, apa ke, hidung kau sengit ke apa, kau tutup mata kau dengar suara dia indah, merdu, cantik, sedap. Tu je. Kan. But in Singapore is different. Singapore ni diorang nak look dia nak muka dia macam macam Korean. Plastik apa, hidung nak ada tajam, gigi nak ada putih, all that. Tapi bila bab nyanyi je, gini-gini je. Aku kasih satu nama lah, Fauzi Laili lah. Tak boleh nyanyi. Tapi muka dia tak habis-habis. Aku tak peduli. Aku cakap je. Kan? This is open apa? Aku cakap. Kau ingat aku kisah ke? Aku pun tak kisah. Kau ada tengok muka aku kisah sangat ke? Kau cakap je. Aku tak ada hal lebih. Okay, teruskan. Muka dia, asyik muka dia. Tak habis-habis. Tak ada ke muka orang lain ke? That's why I don't watch Singapore pay program. I don't really watch TV. Pada aku, it is tak guna lah. Macam pada aku, it's like, Singapore punya cerita, baik cerita drama dia, baik cerita dia punya reality show, semua boring. Cooking show dia pun boring. Aku menyampuk pula pula. Macam aku cakap bila dia sebut nama Fauzi Laili. Fauzi Laili is my friend dah, aku tak kisah apa kat sini korang nak cakap pasal dia ke cakap apa-apa. Tapi dia pandai. Sebabkan dia tak boleh nyanyi, tapi dia boleh nyanyi, tapi nyanyian dia tidak sehebat mana. Dia pernah ambil minta aku ajar vokal lah, nak fungsi. Tapi dia pandai, dia bijak. Dia lari daripada nyanyian tu, dia menjadi seorang pelakon. Dan pengacara. Pengacara dan seorang pelakon. So dia tahu batas dia dah tahu keupayaan dekat mana, kemampuan dekat mana. Faham tak? Okey, aku tak ada kisah orang nak cakap dia cakap, aku tak ada masalah. Tapi macam Jerung cakap, okey, Abang Wan, sometimes we have to disagree to agree. Correct. Sometimes we have to disagree. Okay, macam Abang Wan cakap, okey, saya faham Abang Wan, saya terima seadanya. Macam tadi pun saya bercakap dengan isteri saya kan, benda yang sama juga. Sekarang punya zaman diorang nak konten-konten macam gitu. Macam gitu. Kalau korang buka kau buka Era FM kan. Korang dengar Era FM. Semua lagu-lagu apa? Indonesia. Semua lagu-lagu TikTok, bye. Lagu yang popular kat TikTok. Diorang main dekat Era. Jadi di manakah peluang orang-orang yang boleh betul menyanyi? Sama juga kat Malaysia pun sama juga. Bilik kasih juga. Sama juga. Kat dalam satu dunia ni satu bilik kasih. Tapi aku pelik. Kenapa korang bangsa macam Melayu macam gini yang korang nak bilik kasih? Betul apa? Kenapa kat China, kat Taiwan, Sheila Hamzah pakai tudung nyanyi lagu Cina orang boleh terima? Betul. Dekat The Voice, macam mana gemuk pun kau nyanyi tapi suara kau sedap. Kenapa orang boleh terima? Betul. Kenapa kat sana boleh? Ni Indonesia. Aku cakap kau, Indonesia. Dah a late friend of mine. Mike Mohidin. Badan berapa besar bang? Kau tengok muka penyanyi baru ni, Nmesh. Kiwak batak kita kan? Kotak 5. Terus terang aku cakap. Ini hanya rindu. Betul lah aku cakap. Tapi bila kita dah dengar suara dia, batak pun dah tak pandang lah. Betul. Itu 100% masuk. Keluar air. Benda tu dah tak ada. Perempuan tengok dia pun macam kiwak, mampus lah, batak pun batak lah, suara sedap. Dulu siapa tu? Syamil. Gemuk apa? Dah kurus, dah handsome. Okey, betul. Lepas tu baru kat situ aku agree dengan Abang Wan. Bila seorang penyanyi, dia dah tahu dia punya vocal capability kat situ, dia kena perbaharui diri dia. Dia kena, itu baru datang kita nak kena kemas.
kita nak kena nampak cantik, kita nak kena buat, kita ni sebagai seorang penyanyi ni, bila tahu cakap, bila menyanyi kita nak kena upgrade diri kita. Kita kena pakai cantik, duit dah ada, mestilah spend lah sikit kat baju-baju. Betul. Kadang-kadang kita punya kereta pun menjadi salah satu benda untuk diorang cakap, okey awak dia ni pakai kereta ni mesti dia punya duit banyak. Organizer nak bayar engkau pun organizer fikir 2 kali. Betul. Kalau misalnya kata kau bawa kereta, mesti kata kau datang pergi show, kau bawa Mercedes punya kereta. Kau bawa Mercedes pergi show, orang organizer datang, kau pergi meeting ada orang nak offer kau. Okey, kau bawa Mercedes je. Sialah, aku keluarkan RM2,000 dia bayar, takkan RM2,000 nak bayar dia nak pakai Mercedes lah, aku nak bayar dia berapa je? This is all law of attraction. Betul. I like that law Aku of tak- attraction Ini aku agree kat Abang Wan. Kat sini. Kita kena build reputation. Itu maksud Abang Wan. Okay? Aku dah bekerja dengan macam-macam orang. Aku masuk Malaysia, aku sign under Luncai Mas sebagai songwriter, sebagai composer. Sepanjang aku bersama dengan Kak Fahri dalam Fabulous Cats. Okay? Aku dah lepas dah fasa tu. Macam-macam, bukan nak belagak aku tak nak kongsi belagak, tapi ini opportunity yang aku dapat bila aku kat Malaysia ni aku nak kongsi bersama-sama. Abang Wan pun gila, aku pun tak tahu Abang Wan tuliskan untuk Wani Hasrita. What? Bye, Wani Hasrita sekarang duduk mana? Betul tak? Kan? Orang kat Singapura yang tak pandang dia punya penulisan, kat sini Malaysia cakap baik, dia ni boleh tulis, kasih pada Wani Hasrita. Depan is there dia Wani Hasrita nyanyikan untuk dia. Clear je. Orang yang sisihkan dia, bila dia dapat tahu kebahagiaan, itu besar cakap. Sebab kenapa? Pasal kau sibuk dengan orang yang kat atas. Yang kat atas ni pasal apa tahu? Aku cakap kau, yang atas-atas ni semua pasal apa? Takut tak ada job. Hakikat tu Bila budak baru naik, kau tak boleh nak accept. Macam mana sah ni? No. Nanti body cannot. Dia tak boleh berlakon tak bagus. Soalnya dia tak sedap. Bila ada kroni macam tu, macam mana muzik ni Singapura nak berjaya? Betul. Ini member, ni aku cakap aku terus terang. Aku dengar Ria FM main lagu Indon. Mana lagu orang Singapura? Dia ada dekat Orang Sinar Indon- bang. Orang Indon duduk kat Singapura ke nyanyi lagu tu? Jangan bagi aku alasan. Jangan korang nak bagi alasan. Pendengar minta lagu ni. Korang pergi Indonesia, korang pergi dengar lah lagu-lagu Singapura, ada tak kat dalam situ? Betul. Tak ada lah, korang jangan nak berangan lah. Betul kat kau seorang. Kita orang lagu Malaysia nak masuk sana pun susah. Diorang pun ada kota sendiri. Kenapa orang Singapura tak nak buat macam tu? Aku pergi Brunei, aku tengok RTM. Ya Allah, macam gini Brunei. Tapi radio Brunei mainkan lagu-lagu Brunei lah. Artis-artis Brunei kat sana, kau tahu tak, artis-artis Brunei lagilah siput. Tapi diorang boleh menyanyi, diorang ada persembahan diorang masing-masing di sini. Walaupun negeri diorang tidak, negara Brunei tak menggalakkan nyanyian. Tapi the support for them untuk Bruneian kepada penyanyi-penyanyi Brunei sangat-sangat tinggi. Betul. Sampai bila orang-orang kat atas ni nak mati? Kau kena sedar lah diri kau. Kalau kau dah umur kau ni, aku cakap terus terang lah. Pelakon-pelakon senang cakap pelakon-pelakon Singapura semualah. Okay? Pelakon-pelakon Singapura. Penyanyi-penyanyi Singapura. Disebabkan tak ada persatuan, Taufik Batisah sekarang buat apa? Jual ayam. Jual rumah. Barang. Dia jadi ejen rumah. Ejen rumah dengan jual ayam. Jual ayam kan ejen rumah. Dia jadi ejen rumah, dia punya duit lagi banyak daripada dia menyanyi. Yes. Betul. Okay. Dia tu lagi pandai. Okay, kejap. Dia pandai. Memang bagus. Pasal dia terpaksa cari jalan yang lain. Disebabkan apa? Persatuan Melayu Singapura, penyanyi-penyanyi ataupun Persatuan Melayu Singapura tak ada nak buat benda kerja ni. Pelakon-pelakon lama semua apa jadi? Example pun aku baru that time aku nampak pelawak lama Husin Sabban. Okey, Husin Sabban, kita pernah cakap dengan dia kenapa tak jadi satu mentor untuk pelapis-pelapis pelawak kat Singapura ni. Dia cakap pelapis siapa? Dia pun tak tahu yang ada bakat dia. You know? Tak ada pada diorang apa? Kira tak ada pelapis lah. Diorang pun tak tahu Bukan. lah. Pasal korang ni pemalas. Korang tak turun padang cari orang.
Korang ada nak pergi sana sini, pergi tunjuk muka. Ini tak ada. Korang masa korang keluar je. Akulah siap pelakon. Akulah pelawak Malaysia Singapura. Tak, saya tanya sikit bang, sorry. Okay. Do you think ada faktor pada keluasan populasi? Tak ada. Keluasan populasi tak ada bang, tak ada. Kalau macam tadi aku cakap, keluasan populasi Brunei tetap juga backup diorang punya artis. Betul. Apa bezanya Brunei dengan Singapore? Ini Boleh tak ada aku labelkan macam ada a bit of macam, tak mau cakap double standard. Boleh? Memanglah, itu pasal aku cakap kroni. Tu, bila kau keluar, kau cakap, aku masih sedar lagi aku ni pelakon, aku pelawak, aku penyanyi. Kau dah kena sedar lah, kau dah tua. Kongsilah ilmu kau sikit kepada budak-budak lain. Betul. Kasihlah budak-budak lain peluang pula. Aku pun sekarang ni aku dah 43. Aku 42. Aku cari kerja lain. Aku tahu aku boleh menyanyi. Memang orang nak aku nyanyi. Tapi aku cari kerja lain. Aku jadi guru vokal. Betul. Aku jadi aku buka label aku sendiri. Share the load lah, share. Share the load. Dia buat bukan, kalau kau bagi peluang untuk budak-budak lain, kalau membuka pintu rezeki kepada orang lain, Allah akan bagi kau rezeki lagi lebih tanpa kau sedar. Betul. Amin. Apa salahnya? Kau kasih peluang. Ini tak ada. Ni aku cakap, Ikhwan, aku cakap pelakon-pelakon Singapura yang otai-otai ni semua pelakon-pelakon ni aku cakap kau tu senang. Korang ada ke karakter korang umur 20 tahun? Bila kau dah sampai umur 50 tahun? Betul. Takkan kau nak berlakon, give me the role lah. Kasihlah aku role budak umur 20 tahun tu. Betul. Myra kau nak dapat umur kau dah 50, kau nak karakter 20 tahun. Kau nak kena cari karakter 20 tahun lah. Betul. Macam mana? Tak kena cari budak umur 20 tahun. Mana ada pelapis? Itulah pelapis dia, boleh berlakon. Betul. Macam mana industri Singapura tak mati, baik? Betul, aku agree. Totally agree. Ini tidak, kau biarkan budak-budak ni tepi jalan. Lepas tu, ni aku cakap korang, Abang Wan, kalau saya salah, Abang Wan betulkan kumpulan pertama sekali rock keluar daripada mana? Singapura lah. Singapura adalah hub penyanyi-penyanyi. Yes. Ni aku betul aku nak Dulu. Love Hunters, Sweet Charity. Ini semua kita punya otai. Diorang gegak industri Malaysia. Bukannya diorang gegak industri Nusantara. Baru datang rocker-rocker daripada Johor. Baru datang rocker-rocker daripada Perak. Aku pergi research. Boleh touch sikit. Kuala Lumpur. Apa? Okay, apa yang Adik cakap ni, I got to agree kan, definitely about the colony vetting kan tadi tu. Lagi satu kan, regards to yang dia cakap Singapore sepatutnya jadi music hub. Sebenarnya Singapore ni adalah music hub kan. Macam I did ada meeting sikit hari dengan Abang Din Safari, is one of legend juga kat Singapura ni. Dia cakap, Wan, sepatutnya Singapura ni dah jadi music hub. Apa dia jadi, Wan? Dan kenapa don't take the challenge and jadikan Singapura sebagai satu music hub? Apa yang Adik cakap tadi, I got to agree 100%. Dan apa yang Hans tanya about the popularity pun also I agree. Dan everything dah mature sangat. Contoh, daripada segi teknologi pun, dari segi dulu masa diorang Singapura selalu dapat barang-barang yang advance, dan diorang from the Malaysia to come over here, and bila diorang dah belajar, diorang study, they go back to their country, diorang dah ada ilmu kan, diorang build up diorang punya base, and diorang improve, dan about that tadi yang orang-orang Malaysia sokong kita, kita dekat mana-mana memang bakat ni memang banyak bersifar, tapi this is a good thing to create tau. This awareness sepatutnya selalu kita nak kena cakap sampai orang-orang atas ni dengar, yang orang bawah ni dah banyak bersuara, and diorang akan terperanjat. Either kita train budak-budak kita to take over them, or kita can just bitch about this sampai kita mati lah. It's better we do something about this. Kita train budak-budak kita sampai kita boleh take over tempat diorang. Kalau tak ada, kan sampai bila-bila pun industri kita, I mean about Singapore, even Malaysia pun nak kena jaga, honestly. I'm now at the both, macam Adik dah lama. The last kumpulan yang jual album paling banyak dekat Singapura ni adalah kumpulan 2D. So, I seriously, honestly, aku hafal semua lagu-lagu diorang. Gila lah, diorang gila.
Dorang play performance, beribu orang datang. They manage to make the music industry dalam Singapura ni, everybody to came down, turun untuk tengok dorang perform and sing along with them. Kan, dorang adalah satu fenomena dia tau kat dalam Singapura ni. Kan, band yang terakhir tau, kumpulan 2D ni. So jadi to replicate that dah tak ada lagi. Lepas dorang dah tak ada band lagi boleh buat. Dah tak ada group lagi yang boleh buat apa yang dorang buat. But and that's the sad thing lah, pasal dorang pun realise yang kat Singapura ni actually, dia jadi one hit wonder je. Dan lepas tu, times are moving, kita nak kena keluarkan content, everything needs to improve and improve and improve. Orang pay expectation getting higher and higher, kan. Tapi, what we can do, kan, sekarang, is we can beat or we can beat and we do something about this. Kalau kita keep bitching, dia negativity orang akan masuk dalam kita dan kita pun akan ikut jatuh. Correct. Kita sepatutnya fikir how we change this. Macam nak train budak kita to take over that. Right? Malaysia is a very good platform. Singapura ada berapa banyak orang Melayu? 500,000 saja. The rest is Chinese. 4 over million is Chinese. Malaysia ada 33 juta. 15 juta orang Melayu. You are talking about Indon. 200 juta orang Melayu. Orang Indon, they support their people. Definitely pasal market orang even bigger. Partly apa yang Hans cakap, I got yes, memang sikit. Tapi then again, if Brunei can do it, why can't we? Pasal government orang jaga orang. Government kita tak jaga kita. Follow what happened during the 90s. Kan? Abah Saad, Fandi Ahmad, kita semua stadium Kalang penuh. Kan? Every weekend is like that. What happened? Pasal government tak support sport. Baru-baru ni kan. Siapa yang But hopefully in this day and age, Sekarang more to foreign. Jujur dia cakap more to foreign talent lah there you go. Kan. So but apa yang Adik cakap tu tadi kan, memang asal aku pergi lari sih. Kenapa aku pun sendiri kena pergi sana? You get what I mean? Daripada MVM sekarang aku kat Luncai Mas. Right? The fasa. See, how many years? 18 years dia dekat sana. Adik dia dekat sana. We apa yang dia sampaikan ni, dia share ni, ini kita ambil kat iktibar. But then again, it's a challenge for me because I'm still here. Kan? Macam mana aku nak perbaiki ni? I have to train my own people to take over them. And I hope they hear this. Diorang kena dengar ni. Kan? Betul. Pasal kita dulu mula-mula Diorang dengar tak? pasal ada orang dengar. Dengar. Tadi lag sikit. Okay. So jadi, when people say that, we were grateful enough kan, macam bersyukur sangat. Betul apa korang cakap macam ni. Dan lagu kita tak boleh keluar radio tau. Baru lagu kita masa kita buat tak boleh keluar radio Singapura Diorang cakap apa tau, pasal budak-budak Baron ni semua ada tattoo lah, gangster lah. Apa yang korang nak sampaikan ni? Korang nak sampaikan talent nyanyian ke? Korang nak tunjukkan appearance? Yalah, definitely kita pun nak kena faham radio ni lagu je, bukan boleh nampak apa, bukan visual. Kan? Betul. It's just a sound je. Kan? Kenapa pula lagu kita tak boleh keluar radio? So jadi benda ni lepas dorang ambil pertimbangan sana sini, binjangan atas bawah, okay boleh keluarkan lah. Pasal dorang semua dah berubah under Yellow Ribbon Project. Kalau orang yang faham lah apa tu faham project kan. So kita diberi peluang untuk berubah. Dan bila kita dah berubah tapi tak dapat sokongan kan. Dan bila kita hentak tibel sikit diorang terperanjat, okay boleh. Faham? Dah jadi macam itu. Tapi bila kita lari kat sana, I tell you, Malaysian welcome me with both arms tau. You get what I mean? Terharu tau tengok diorang buat kerja. Cara budak-budak Malaysia ni buat kerja. Diorang share, diorang pay ilmu pasal diorang nak naikkan diorang punya industri. Tapi pun macam Adik cakap tadi, yang kat atas ni nak kena jaga juga. Pasal job lah, pasal apa, being safe dekat sana dah complacent. Faham tak? Gaji tempat diorang, pasal content dah tak ada. Dan apa nak buat, jadi macam dia jaga dia saja. Yang lain semua habis lah. Faham. So ini is down to us to create this awareness, but then again keep improving keluarkan produk-produk yang baik sampai orang tak ada excuse kan nak campak kita kat tepi. Faham? Lagi kita buat benda yang betul, kita betulkan apa yang salah, kita keep improving. Contoh macam dia cakap antara menyanyi dengan penyanyi. Ni dua benda berbeza. Semua orang boleh nyanyi. Nak jadi penyanyi ni, nak sampaikan cerita ni bukan perkara yang mudah.
Memang betul. Lagi satu pun yang yes, my point was to sampaikan bila kita yalah macam we are talking about the voice and so. Pasal market is because of the fucking industry dah terlampau mature sangat. Diorang nak tengok yang cantik aja, yang apa. Whatever pun, it's still about singing. It's not about acting. Kan? Ada watak yang kena pakai orang gemuk pun kena letak orang gemuk juga. Kalau tak orang kurus tak kena. Betul. Orang cacat kalau tak orang yang betul pun tak kena. Right. So jadi kau kena letak orang cacat juga untuk watak tu. Kan? So jadi the A and R is a very important thing. I think Adib know what say analysis and repertoire. Ni orang dah tak ada lagi. Orang-orang yang macam gini dah kurang dalam industri kita. Orang-orang yang tahu macam mana nak cari bakat-bakat baru. Macam mana nak ketengahkan bakat-bakat baru. Dah kurang sangat dalam industri ni. Semua orang nak jadi frontline sekarang. Semua orang nak jadi frontline. Nak jadi dia artis. Tapi tak nak jadi the back end. Yang cari artis baru. That's the problem with dancer. Tapi kita create this awareness. I mean, it's a great thing lah. Alhamdulillah. So, jadi maybe kalau dorang yang kat atas tu dengar, dorang boleh ambil. No, kita pay point down here. And no, Betul. try to make the things better lah. InsyaAllah mudah-mudahan Semoga Allah. Wan, ni akan viral Wan. Dah banyak nama artis kita dah sebut dah. Ni akan viral ni. Tapi biar dorang kasih dorang tahu, biar dorang faham apa. Ni luahan hati Ini bukan scripted Kita jumpa, kita cakap okay, kau pergi kutuk dia ni, tak ada. This is totally spontaneous. Pada aku ni kira kalau kita sebut nama artis pun kita bukan nak discriminate them or whatsoever. It is just orang cakap constructive criticism. Okay, this is for industry. Macam orang Barry cakap kan, kita nak naikkan balik kan. Macam Barry cakap, there's no yang semua nak jadi frontline tapi yang belakang tak ada. Faham tak? So Betul. we need, kita nak ada tu foundation. Tak ada foundation kita mati lah. Macam mana diri betul tak? Betul. Itu je lah aku boleh cakap lah. Okay, any last word Han? Sebelum aku pergi last word ke Adib, Jerung, you been very silent bro. Ada apa-apa nak tambah? Macam aku nampak, macam tadi Abang Adi cakap lah. Macam aku, genre aku rock kan. Bila aku menyanyi dekat kelab apa semua, orang banyak request lagu-lagu daripada, contoh Elefantus. Okay, 20 tahun lepas dia orang comeback balik tau. Bila lagu dia orang dimainkan di Malaysia, popular kat sini. Aku rasa macam kenapa dulu tak popular dekat Singapore. Maksudnya tak macam letup betul-betul. Tak hits lah, tak jadi hits lah. Yes. Bila dah masuk sini baru macam orang dah berumur bro. Terpaksa macam 2011 dia buat show balik kat Ice Planet. Betul? Elefantus. Dia buat show balik. Terpaksa macam diorang dah berumur bro, baru dapat macam recognition. Tahu ni lagu aku, orang ingat baru sekarang diorang tahu dah tua-tua bro baru main. Betul Betul lah, dia ada hakikat dia lah. Abang Jad Ali pun kalau kau tengok betul-betul pun diorang banyak main dekat kelab Betul. Singapore. Kan? Sampai Abang Jad Ali pun dah duduk sini. Dah duduk Johor pun semua. Kan? Dia dah banyak bergerak kat sini. So, kenapa? Itu yang aku jadi tanda tanya lah. Kenapa tak hit betul-betul kat Singapore? Sayang kan? Padahal dia asal dia orang Singapore. Yes. Betul. Lepas tu bila orang tu dah popular kat sini apa semua baru. Macam tadi macam Karin cakap, macam Abang Wan cakap, macam Adi cakap, baru nak cakap lah, ni orang aku, orang Singapore. Kan? Contohnya tu macam Abang Wan Beren lah. Kalau pada aku, korang boleh anggap dia emas kot kalau kat Singapore. Kalau korang gunakan dia betul-betul, dia boleh tulis lagu apa semua. Betul apa? Kan? Korang dah boleh anggap dia emas. Tapi even maaf cakap sampai aku pun tak nampak macam aku kasih example lah aku kasih lagi panas sikit sebelum kita akhiri nanti kita kasih minta orang kasih pendapat yang terakhir. Anugerah lah, example. Anugerah. Satu competition kat Singapore ni yang kira salah satu competition nyanyian yang paling besar. Betul. Tak panggil pun Wan Beren jadi judge ke apa? Ni aku nak cakap sebenarnya. Dia berhak untuk jadi judge. Aku boleh buat gini je. Okey, anugerah kita dulu kat Singapura kita ada Fuad Rahman, betul? Juara. Lepas tu apa jadi? What? Main club juga bro. Betul. Dia ada suara emas kot. Dia ada suara yang orang cakap. Dia one of the unique punya vocal. Tak ada orang boleh jadi macam dia.
Kan sampai kan dia nyanyi club apa semua balik. Padahal dia dah another level tau. Dia dah ke atas. Turun balik. Nyanyi kat club nak survive. Kenapa kau tak angkat orang macam ni? Kenapa? Pasal dia Melayu? Itu ke sebab dia? Hadi Miza pun dah senyap Apa dia? Hadi Miza pun dah senyap. Hadi Miza tengah busy. Oh, dia busy Dia busy. Dia berniaga. Siapa penyanyi lembut yang kat Singapura tu? Khairul Anwar. Berat ke main? Serius. Aku tanya serius. Ya, okey. Apa kau kekek? Tak ada. Apa yang kau kekek? Tak ada cara kau cakap tu. Kadang-kadang penyanyi lembut Penyanyi lembut lah. Kau tengoklah dia buat Suara dia lembut. Suara dia lembut, dia bukan lembut. cara pun lembut bro. Tak. Okey? Suara. Suara lembut. Okey, sekarang apa jadi kat dia? Entah Aku tak tahu. Orang yang pernah menang orang cakap competition juga tu. Betul. Dia juara apa? Zairi pun dah hilang. Betul. Okay, so aku nak get back to the topic. Okay, aku nak kasih masing-masing satu peluang untuk kasih last minute ucapan and apa yang kurang nak pesankan dengan kita punya industri muzik kat Singapore ni. Okay, one thing, Han, you also can give your point of view tentang mungkin macam mana nak perbaiki. Betul lah. Okay, so pandangan je lah, pandangan layman lah, pandangan my humble opinion. So at the end of the day, I think kita cuba ambil benda tu in a positive light lah, dengan cara yang macam Abang Wan Bear cakap tadi, kita cuba untuk you gotta look at it to solutionize it, or maybe there are things that you can, because terlalu fokus pada negativity pun nanti at the end of the day we only get negative input or Betul. result out of it. So at the end of the day kita tengok, and Alhamdulillah tu apa yang kita dah kongsi hari ni juga, yang macam-macam pengisian jual yang dalam experience ni, semua benda yang bagi saya valuable lah, sebab kita semua manusia pun, kita semua kita diletakkan di sini for our own very reason. Kita we know the value of life lah basically. Alhamdulillah, and Alhamdulillah Allah tak ada kat sini dapat kongsi benda ni. So I feel like it's a two way thing juga. Alhamdulillah so far, walaupun macam dengan apa-apa cabaran yang ada, Allah buka haluan juga. Ada juga orang sometimes mungkin rezeki tu kita berhijrah, kita kena maybe it's not here. I mean the world is such an open book, the world is your oyster. Macam there's so many stories, there's a million ways to get there, but we all want to go to the same place lah, insyaAllah, we achieve success and try to be the best of whatever that we're doing. Macam I feel like Alhamdulillah, macam there's still opportunities, there's still ways for you to solutionize. I guess maybe saya pun tak berapa well versed dengan Singapore punya industry, so saya nak komen terlalu banyak pasal benda tu pun saya tak, saya tak layak lah. So saya bagi pandangan pada industri belah Malaysia yang kita orang ni always open to support. We try to recognize all these talents, we try to do as much as we can. Of course kat mana-mana pun selesai ada challenges dia juga. Betul. Abang pun cakap, Abang Wambai pun cakap, Abang Adik pun tahu, kat sini pun macam-macam cabaran dia kena lalui juga. It's not a walk in the park lah basically, So Alhamdulillah, somehow we've made it. We got here dengan apa yang kita dah diberi dan apa yang dah kita experience kan. Macam like the thing is, we just gotta keep on working at it, keep progressing. Macam Abang cakap, it's a continuous work in progress lah. Perjuangan belum pernah selesai. Selagi kita kat sini, macam Adik cakap pun, it's good to always remember to look up and also down. You know what I mean? Kalau kita just to keep with that balance and then to contribute lah to both sides of it juga. InsyaAllah, and harap-harapnya apa-apa perkongsian kita malam ni tu lah dapat manfaat, dapat lah. Mudah-mudahan, amin. Okay, Kanich, I need you to say a thing or two sebelum kita tutup tirai. Kanich, and then I will ask Wan Baron and then Adib. Juga minta maaf kalau ada apa-apa salah silap dari saya, dan thank you again for having me, Abang Mas, and no problem. Okay, Kanich, your last words. Sedih bunyi dia orang last words. Come on, Ganesh, Come on. Yeah. Closing speech. Untuk kira untuk Singapore industry, Singapore scene, like what Wan Baron and Adib saying,
Aku 100% agree, is always start from the top. The top memberikan orang cakap tu memberikan peluang untuk talent-talent baru. Jangan see them as an competition. See them as your you know your diamond. You know, berikan orang peluang lah, senang kata lah. And then untuk yang diberi peluang tu janganlah terlalu riak, terlalu angkur aku penyanyi stuff like that. No, be humble, and then and then work hard lah, that's all. That's all I can say for the Singapore music scene lah. But it's really dying in Singapore music scene. So sad to see them go abroad. Kita tak cemburu tak apa, cuma it is so sad to see them go abroad to cari rezeki kat sana. I mean, lagi baik cari sana. Kalau sini boleh bayar, why not stay here, right? So yeah, Betul. itulah aku cakap. Okay. So, Abang Wan? Sorry, saya just nak add juga. I mean, Okay. to now here, Def Jam Southeast Asia is in Malaysia now. You know what I mean? So this is also a big progress for people who recognize this, and people in the rap industry, in the music industry. You know, they definitely know who Def Jam is. So kita hidup daripada era yang kita main game Def Jam kat PS, kita kenal rapper-rapper dulu, all this. The people who used to, you know, rock hip hop, a lot of big names in Def Jam, and now they are actually here. Diorang ada kat sini dalam Southeast Asia, dari Malaysia. So you know, it shows that how much we are actually also progressing together. And under Def Jam sekarang pun, kalau kita tahu, dia ambil semua artis daripada semua kontinent, daripada semua negara, Thailand, Indonesia, Singapore, macam Young Raja, you know, Faris Jabbar, all these people are coming up, man. So you know, I feel like this day and age we gotta be also stay woke, stay alert. You know, if people up there don't want to do it, then F them, because there are people who do, and they got doors always open. It's borderless these days. You know what I mean? Even if you don't think your current industry can do it, get on freaking TikTok, get on Facebook, utilize social media. People make millions out of social media these days. That's one way to Correct. do it. You know what I mean? But you gotta know how you wanna execute your plan lah, and depends on, you know, what Nak kena ada strategi lah kan? Exactly. And you can learn, and there's people here, like I said, it also continues to progress. Saya pun sendiri seorang yang masih banyak lagi perlu belajar dan sebagainya, dan Alhamdulillah aku ada rakan-rakan yang terus berkongsi dengan saya, Abang Adib, cikgu guru saya juga pada, you know, segi vokal dan macam-macam lagi. And you know, even my friends, like I said, akan mengingatkan dan mengajar saya macam-macam, you know. So itulah saya cakap, just hope that we can stay in that good vibe zone and just, you know, contribute to the greater good of it lah. And apa-apa pun, all the best, yeah. Keep moving forward. Thank you Han. Okay, Abang Wan. Wan Baron. Betul dia cakap tu, betul. Hujan emas ni negeri orang, hujan batu ni negeri sendiri Yang betul lah, you know. Kan, tapi you know, whatever it is lah, you know, this is a very good discussion, right? We should do this often lah, you know. Supaya kita dapat, you know, kalau dari sini kita dapat create more awareness and people start talking about it, you know, then at least, you know, kita boleh cari the roots and of the problem, dan kita boleh cari solution to it lah. Kalau tak ada pun, we never go where, we go in circles, you know, dan industri kita pun tak ke mana nanti, tak kira lah, you know. So jadi at least kita dapat bersatu kan, bertukar pendapat untuk perbaiki lagi lah dan industri seni kita lah, insyaAllah, you know. Lain daripada tu, there's nothing much lah to say but to Singapore music industry kan. So they I hope they say this lah, they listen to this lah, you know, and InsyaAllah. something need to be done lah, insyaAllah. Itu je lah, nothing much I want to say, but thank you lah, and No problem. thank you for having me lah, thanks so much Adik, the best Adik, Hans, you know, nice meeting you as well, you know, Kanik, dah lama tak nampak, you know, ni Din, Din, banyak benda nak buat Din, insyaAllah Din, insyaAllah. Okay, last word from kita punya salah satu artis kita ni, Adib Naha. Okay, aku patah balik. So tadi memang apa yang aku cakap tadi adalah benda-benda yang pendam ataupun aku dah simpan selama 18 tahun aku tinggal kat Singapura. Betul macam kau cakap, hujan emas di hujan apa? Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Hujan emas di negeri orang. Okey, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, betul tak? Siapa tak nak tinggalkan negara sendiri? Mak aku pun kat sana, adik-beradik aku kat sana. Tapi kalau kita bezakan antara duit Malaysia ringgit dengan dolar Singapura, kalau diberikan dolar tu dengan harga yang setimpal dengan apa aku boleh buat kat sini, memang aku akan stay Singapore. Siapa nak tinggal mak aku? Aku tak nak tinggal mak aku. Adik-beradik aku semua kat sana. Sebabkan benda-benda ni. Okay, my advice, aku rasa aku dah jumpa jalan dia, Bang Wan. Aku rasa aku dah jumpa jalan dia. Okay, caranya
semua pemuzik, penyanyi-penyanyi baik yang tua atau muda kena bersatu. That's it. Pura kena bersatu. That's the way. Kena adakan satu persatuan, buat satu persatuan, izinkan mereka semua untuk bersuara. Kita dengar masalah diorang. Jadi persatuan ni cubalah untuk melakukan sesuatu. Cuba macam mana pun. Kalau masa kata kita tak boleh lawan orang atas, korang buatlah sendiri korang punya own platform. Sebab apa? Singapura adalah orang-orang yang sanggup bayar untuk tengok konsert. Yes. Orang luar boleh datang Singapura, korang boleh pergi tengok konsert diorang apa, DJ semua penyanyi-penyanyi. Kalau if you really support your local talent, do support them properly. Support sebaik-baik mana. Kalau tak, pupus nanti. Betul. Jangan pupus. Okay. Dengan satu lagi, aku memang cakap tadi dan sekarang aku nak minta maaf kepada semua yang aku cakap tadi. Sebabkan apa? Okay, satu benda. Orang-orang otai-otai yang berada di Singapura, korang kena tahu yang korang ni legend. Makin lama makin mahal. Makin lama makin mahal. Jadi bila menjadi mahal, benda tu semua, orang-orang yang berada di dalam industri muzik Singapura kena respect lah. Bagilah mereka that respect yang diorang perlu dapat. Yes. Pelakon kita, penyanyi-penyanyi kita, pelawak-pelawak kita, korang kena bagi diorang the respect that they should give. Yang mereka harus dapat. Seperti mana di Amerika dan di UK dan mana-mana tempat diorang buat benda tu. Rolling Stone makin tua makin mahal bang. Betul. Terus makin tua makin mahal. Itu yang sepatutnya orang-orang seperti industri muzik di Singapura ni kena buat kepada orang-orang artis ni. Betul. Jaga diorang pun. You all have to create, you have to make benda tu. Kalau negara lain boleh buat, kenapa kita tak nak ikut pula negara tu? Benda-benda yang tak elok boleh pula kita nak ikut. Betul. Benda-benda yang elok yang boleh mampu support our talent in Singapore. Jadi supportlah mereka, tolonglah. Kita kena sedar ruang konteks kita yang sampai satu tahap aku kena undur diri. Kita kena bagi yang pucuk baru pula tinggi. Jadi kalau tak nak hilangkan benda tu, kena jagalah rebung tu, baru jadi elok. Kena pula sekarang ni aku nak siapa-siapa yang kat dalam ni cuba dengar, ingat balik lagu. Siapa ingat lagu Cendrawasih? Semua orang ingat lagu Cendrawasih, betul tak? Betul. Sekarang ni penyanyi-penyanyi Singapura yang berada di Singapura, yang di dalam underground, yang ada talent semua, ingatlah verse ni. Pandanglah hamba si gagak hutan, sebelah mata pun aku tak terkilan. Bagilah peluang, tengoklah aku, sebelah mata pun tak apa, tapi kau berilah peluang, pandanglah aku ni, supaya kau nampak talent aku. Lirik tu sangat-sangat aku ambil benda tu. Aku ambil lirik tu, pandanglah hamba si gagak hutan, sebelah mata pun aku tak terkilan. Aku ambil benda ni, aku bawa dalam hati aku. Aku bawa sampai ke sini. Jadi orang Singapura, kepada semua otak-otak legend-legend ataupun orang-orang sini yang berada di Singapura, support orang Melayu talent. Please, jangan biarkan mereka pupus. Correct. Orang-orang di bawah, kalau Yes, misalkan tak ada siapa-siapa pun yang akan support korang jadikanlah sesuatu persatuan, combine. Jangan kira dia rapper ke, dia hip hop ke, dia penyanyi ballad ke, dia penyanyi lagu puisi ke, lagu apa. Support korang yang local talent. Buat sesuatu untuk mereka. Do something for them. Sebab dulu Singapura pernah menjadi satu hub, macam Abang Wan Beren cakap. Jadi buat balik benda tu dengan support daripada korang. Jadikan sesuatu untuk muzik Singapura. Kalau tidak, percayalah cakap aku, pupus tak pupus, tak kisahlah. Kalau misalnya government tak support. Tapi kalau betul-betul benda ni korang buat dengan seikhlas hati, dengan sebetul-betulnya, percayalah Allah akan buka pintu seluas-luasnya, pintu rezeki korang. Akan Allah hantar orang untuk bantu korang buat benda ni. Yakin pada Allah, bukan yakin pada orang lain. So InsyaAllah aku doakan terbaik untuk korang, dan korang doakan aku kat sini. Semoga aku sentiasa, dan aku dengan Abang Wan, kita orang akan sentiasa mengeluarkan karya-karya. Amin. Bukan saja untuk Malaysia, tapi semoga talent kami ni, Abang Wan tak payah nangis lah, Abang Wan kasih air mata pula. supaya talent kami ni, seperti aku dan juga Abang Wan,
kami dipanggil, selalu akan dipanggil balik ke Singapura untuk melakukan sesuatu untuk local talent. Correct. Tak hargai kami, tapi hargailah kerja kami. Itu saja. Kalau tak nak letak kami di atas sana, tak apa. Kami boleh bekerja di bawah. Kami tak pilih kasih sebab kami dah jalan, kami dah lalui susah payah jalan di bawah. Dan kami pun dah merasa duduk di atas. Sekarang berilah kami peluang untuk buka jalan untuk mereka yang berada di bawah untuk merasakan apa yang telah kami rasakan. Well said. So demikianlah tadi kita buat perbincangan yang panas tentang hakikat apa yang dah terjadi dalam music industry gini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni, sekali lagi saya sebagai host Mas Ikhwan daripada Baron Bros Empire punya family mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wan Baron, kepada Adib Naha, kepada Jerong Baron, kepada Kanij, kepada Hanzi kerana sudi datang dan berikan pendapat korang yang ikhlas yang ikhlas, bukan scripted tapi daripada hati, supaya mudah-mudahan Singapura ni take note of apa yang kita cakap. Jangan pasal negatif aja, tapi pasal korang kita nak kena lebih waras, kita nak kena fikirkan apa what's next. Jadi macam misal kata kalau korang mungkin nak contact Adib Naha ke Wan Baron ke, even contact myself tentang apa yang kita dah bincangkan ni pun, by all means I will definitely state kat YouTube tu kita punya links, kita punya Facebook page ke apa semua. So dan aku nak minta maaf sekiranya aku ada terkasar bahasa kepada Han, kepada Kanij, kepada Jerong, kepada Adib Naha, kepada Wan Baron dan kepada pendengar-pendengar dan penonton-penonton Dark War The Podcast ni, dan kepada artis-artis yang kita sebut tadi tu pun aku nak minta maaf juga. Apa yang kita buat ni bukan setakat kita bukan nak mengecam kita bukan nak mengecam. Ada yang memang harus disebut pasal dorang kon sana kon sini, jadi kita nak kasih peringatan kepada orang lain. Yang lain tu ambil ni sebagai iktibar dan sebagai satu satu pembakar semangat supaya apa yang kita bincangkan ni kita pun tak boleh duduk diam. Sebenarnya kita jangan harapkan artis juga, kita nak kena harapkan diri kita juga. Kita pun tak boleh lembik. Kita pun nak kena belajar. Okey, aku tak boleh nyanyi, apa aku boleh bikin? Habis apa aku tengah buat ni? Bukan aku tak boleh nyanyi, aku boleh nyanyi, tapi aku tahu nyanyi tu, it's not as easy. Sekarang jadi itu pasal aku salah satu jadi seorang yang pertama buat podcast dalam Bigo ni. Dan bukan nak riak, tapi ni benda yang jadi satu apa orang cakap, satu contoh untuk korang. Korang nak kena keep upgrading. Korang nak jadi entertainer is not easy. Korang nak kena cari jalan, korang nak kena ada strategi. This is how we do it. So korang pun boleh ikut juga nanti kat YouTube, korang boleh nampak kita punya nama, korang install Bigo, korang boleh follow kita dan korang boleh follow Adib Naha, follow Wan Baron, follow Jerong, follow Kanij, follow Hanzi, follow me myself. Dan kalau sekiranya sesiapa pun yang ada topik panas ataupun korang nak bincangkan benda yang bermanfaat, yang korang rasa ni benda boleh satu ilmu untuk semua masyarakat, contact me and we can do this podcast. Explicit content tak ada hal meh. Apa-apa pun go. Okay, daripada itu I'm signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please make some noise for Assalamualaikum, selamat datang ke Dark War The Podcast. Bersama host anda saya Mas Ikhwan dan teman-teman saya akan mengetengahkan ilmu-ilmu dakwah. Ilmu-ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya mengganut, mengikuti, menyetujui ataupun melaksanakan sesuatu ideologi, isu-isu agama, pendapat ataupun suatu pekerjaan tertentu. Dan of course, ada unsur-unsur comedy.